إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا wahai mereka yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah kamu dengan perkataan yang benar. Satu tanda nak menunjuk bahawasanya kita ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berkecek dengan cara benar. Sidang jemaat hadirin yang dikasihi sekalian, tajuk khutbah hak saya nak baca pada hari ini, saya sudah baca tajuk ni pada 2 minggu yang lepas di satu masjid dalam kawasan Menara ni. Tetapi saya nak ulang pula di Masjid Haji Daud ini kerana tajuk khutbah ni sangat penting bagi kita. Tajuk ni ia berkenaan dengan panggil apa? Benar yang ada di dalam diri kita. Benar ada sekali dengan kita, kemudian benar hak bahaya, benar hak tak comel, benar hak kita tak berlaku atas diri kita dengan sebab benar ni. Maka tajuk khutbah iaitu Al-Ain, iaitu mata ataupun duang tah. Noyak kata mata seseorang tu apabila dia kelih, dia lihat kepada satu orang, kepada saudara dia ataupun kepada satu benda yang dimiliki oleh saudara dia dan dia puji saudara dia puji benda hak dia kelih, dengan dia tak kata Masya Allah, dengan dia tidak kata Barakallahu Fik, maka saudara dia yang dia lihat itu akan jadi gitu gini, akan jadi musnah, akan jadi sakit demam sehingga sampai ke mati pun ada. Kalau kereta agak hak dia kelih, dia kata kereta ni comel, selepas tu dia tak kata Barakallahu Fik, kemudian kereta tu akan jadi punah, rusak sampai kena beki habis ratus-ratus ribu. Adahah kereta baru. Kesannya daripada pandangan mata yang lihat kepada benda tu. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, boleh ada benda ni setengah fak kita, ramai fak kita tak biasa dengar. Dan benda ni bukan benda baru. Benda ni pernah berlaku pada masa dahulu, pada zaman Nabi lagi. Orang yang mengakui, orang yang memberi saksi atau cerita, riwayat kata benda ni ada benda sungguh, pandangan mata apabila ia kelih kepada satu benda ataupun ia kelih kepada satu orang, buat orang itu sakit demam sampai ke mati, benda ni adalah sungguh. Siapa yang kata? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri kata. Nabi ada sebut dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, al-ainu haqqun. Pandangan mata itu adalah benda yang sungguh, benda hak benar. Tengok kepada satu benda, buat benda tu punah. Tengok kepada orang, buat orang tu sakit. Siapa kata pergi fubat rumah sakit tak ada penyakit gapo. Makan hubat. Bomo pun pocok, wi hubat tak biasa tak ada kata nak sembuh.
gigi mari, gapo? Sebabnya daripada pucuknya, daripada pandangan mata sang dia yang tengok kepada dia, puji kepada dia, pas dia puji dia tak kata barakallahu fiik. Nabi kata haqqun, benar ni adalah benar-benar. Dan juga lebih-lebih lagi orang panggil pandangan mata yang datang daripada tuai mata tu yang penuh dengan sifat dengki kepada sang dia. Kerana dia kelih kepada sang dia. Ataupun dia kelih kepada harta yang dimiliki oleh sang dia. Dengan dia puji dan dia tak kata barakallahu fiik, maka hak tu lagi bahaya. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Ibn Hajar rahimahullah berkata, wal ainu nazarun bistihsanin masyubin bihasadin min khabithit tab'i yahsulu lil manzuri minhu darar. Ibn Hajar berkata, al-ain iaitu mata, nazarun suatu pandangan, bistihsanin yang tengok kepada satu benda yang comel, buat dia tu kena, masyubin disertai dengan hasad dengki yang berasal daripada tabiat yang celaka yang ada di dalam diri dia, yahsulu lil manzuri minhu darar. Buat benda hak dia tengok tu, sama ada manusia, sama ada benda, jadi mudarat. Benar ni benar ada sungguh. Rasulullah bahkan yang saya sebut pada awal-awal khutbah, bukan sekadar mudarat sakit demam saja, bahkan sampai ke mati pun ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar wa Tahawi, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarih bil anfus ay al-ain. Nabi kata, ramai daripada kalangan umatku yang meninggal dunia selepas qada dan qadar. Masalah kematian ni duduk di Tuhan letak dah. Kata dia ni nak mati bila. Tapi pucuknya sebabnya Nabi kata bil anfus ay al-ain. Pucuknya daripada mata. Ramai daripada umatku yang meninggal dunia dengan sebab mata. Kita kena pakat-pakat beringat sidang jemaah yang dihormati sekalian. Yang mana saya telah sebut masalah benda hak mudarat yang berlaku di atas kita, pucuk daripada al-ain, daripada mata tu, benda tu bukan benda baru. Benda tu pernah berlaku pada zaman Nabi lagi. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sendiri besok kena ain. Besok sakit demam. Hasilnya daripada pandangan mata yang kelih kepada Siti Aisyah, buat Siti Aisyah tu sakit demam. Sehingga Nabi suruh Aisyah pergi pubat dengan cara ruqyah syar'iyah, dengan cara panggil sejuk doa supaya Aisyah tu dapat sembuh daripada sakit demam saat ni tu. Kisnya hasilnya daripada al-ain, iaitu mata. Aisyah mencerita di dalam hadis yang dikeluar oleh Al-Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suruh aku ni pergi minta doa ruqyah. Orang mari siuk doa, siuk ayat-ayat Quran supaya aku ni dapat sembuh, hilang daripada penyakit yang hasilnya daripada al-ain, iaitu mata, pandangan mata. Itu sebagai contoh daripada kalangan sahabiah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh lagi daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi. Salah satu daripada sahabat Nabi namanya Sahlun ibn Hunayf. Sahlun ibn Hunayf ni satu nikmat hak Tuhan beri dia. Dia tu adalah panggil seorang sahabat Nabi yang kulitnya putih. Kulitnya comel, cantik, lebih comel daripada wanita lagi. Pada satu ketika Sahlun ibn Hunayf sedang duduk mani di satu telaga di kawasan Madinah. Tiba-tiba seorang sahabat Nabi seorang lagi namanya Amir ibn Rabi'ah lalu di kawasan itu. Kemudian mata dia tu iaitu Amir ibn Rabi'ah tu terlihat kepada Sahl ibn Hunayf yang sedang duduk mani. Maka buat dia tu secocok dengan apa dia tengok.
sebab kulit Sahl bin Hunayf sangat cantik, putih. Kemudian Amir bin Rabi'ah dia puji. Dia kata, aku tak pernah tengok seorang lelaki yang kulitnya putih sebelum pada ni. Tetapi dia tak kata barakallahu fiik. Dia tak sebut nama Allah. Maka natijah daripada pandangan mata Amir ibn Rabi'ah kepada terhadap Sahl bin Hunayf yang sedang mani, dan natijah daripada kalimah puji yang tidak diiringi dengan barakallahu fiik, buat Sahl bin Hunayf tu ubah situ lagu salub. Lom leka salub, mai rusut tuah. Tak khabar apa. Kisahnya daripada pandangan Amir ibn Rabi'ah yang tengok kepada dia. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang ada di kawasan itu pakai usung Sahl bin Hunayf bawa pergi jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi tanya tu, siapa yang buat? Maka mereka bersebelah suara kata, Amir ibn Rabi'ah ya Rasulullah. Maka Rasulullah baginda marah kepada Amir ibn Rabi'ah serta nasihat kepada dia dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi berkata, gapo ni? Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Apabila salah satu daripada kalangan mukmin dia lihat kepada benda dia kena, benda hak comel yang ada di diri saing dia atau kawan dia, adik dia, kawan dia, saudara dia, falyad'u lahu bil barakah. Maka dia mesti berdoa kepada dia dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta keberkatan kepada dia dengan berkata barakallahu fiik, supaya dia tu dapat selamat daripada al-ain, iaitu pandangan mata. Dan di dalam hadis ini juga Nabi ajar cara nak fubat orang yang kena ain, iaitu dalam hadis ini siapa? Sahl bin Hunayf yang selak tak khabar gapo. Nabi ajar bala mana? Nabi cedai satu air. Nah, air dalam satu bekas. Maka dia panggil Amir ibn Rabi'ah, tuai mata saat ni tu. Suruh ambil air semaya. Maka air yang diguna oleh Amir ibn Rabi'ah tu Nabi suruh apa? Suruh sahabat Nabi gijiruh atas jasad Sahl bin Hunayf yang tak khabar gapo tu. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah didapati Sahl bin Hunayf dapat khabar dan dapat sembuh daripada penyakit al-ain tersebut itu, alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله واعتصموا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Mari sama-sama sekali lagi kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab apabila kita berpegang teguh dengan dua perkara ni, kita tak akan sesat sama sekali. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, dalam khutbah yang pertama kita dapat tahu bahwasanya apakah maksud al-ain dan bahayanya bagi orang yang tak yang mengguna pandangan mata dia tengok kepada saudara dia dengan tak ada berkata barakallahu fiik. Dan dalam khutbah yang pertama kita dapat tahu cara kita nak fubat bagi orang kena penyakit daripada al-ain. Salah satunya kita kena siu doa bagi orang yang kena penyakit itu, iaitu kita baca ruqyah
Dan yang kedua, mikuh Nabi ajar kita ambil air yang diguna oleh tuan mata, dan ambil air tu gijiruh atas tubuh badan bagi orang yang sakit yang kisnya hasilnya daripada al-ain, iaitu pandangan mata. Dalam khutbah yang kedua, saya akan sebut berkenaan dengan cara kita nak jaga supaya nak jadi keropongkan kita ni selamat daripada pandangan mata yang kelih kepada kita. Yang pertamanya, masalah doa-doa ataupun zikir-zikir hak kita dah baca semua pagi dan petang tu, kita jangan tinggal. Nah, jangan tinggal. Di antaranya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, 3 kali, belah pagi dan belah petang, ataupun 7 kali, 10 kali pun ikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, lebih kurang maksud doa ni kita minta kepada Tuhan lindung kita ni daripada benda-benda yang akan buat darat kepada kita. Dan juga satu doa lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Tuhan, tidak ada sesuatu di atas langit ni dan atas bumi ini yang akan menjadi mudarat kepada kita. Nah, lebih kurang itulah sebagai makna doa dua doa saat ni. Dan ada doa-doa yang lain yang kita sentiasa beristiqamah di segi kita membacanya tiap-tiap pagi dan petang. Dan yang kedua, tiap-tiap kali semaya, tiap-tiap kali lepas semaya 5 waktu, hak ni kita tak biasa tinggal. Sebab itulah bagi orang sudah semaya jangan akid punggung. Kena zikir dulu. Di antaranya ayat kursi, hak kita tak boleh tinggal pada tiap-tiap kali semaya. Dan tiga kul, iaitu kul huwallahu ahad sehingga akhir, dan kul a'udzu birabbil falaq sehingga akhir, dan yang ketiga kul a'udzu birabbin nas sehingga akhir. Dan yang ketiga, supaya Nabi kita dapat jaga daripada penyakit ataupun benda yang mudarat hasil daripada mata ataupun al-ain, iaitu apabila kita nak keluar daripada rumah kita jangan lupa doa ini, iaitu bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dan yang keempat, sepuhan Nabi ajar saat ni dalam hadis, apabila kita tengok benda hak kita kenal yang ada di sisi sang kita puji dia, serta kita nak kata barakallahu fik atau masya Allah. Ni kadang-kadang kita guna masya Allah ni ketika apa? Ketika saudara kita kena bala petaka. Hak tu tak kena cara. Apabila orang kita kena bala, kita tak boleh kata masya Allah. Hak kita kena katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun masya Allah ni bila kita kata, apabila kita tengok benda hak kita kena hak comel, hak itulah kita nak kata masya Allah atau barakallahu fik. Dan yang kelima, apabila kita kelih tengok gambar-gambar hak sayang kita yang duk post dalam Facebook, sama ada gambar dia ataupun gambar anak-anak dia, selain pada kita puji, kita nak kata barakallahu fik, kena kata juga masya Allah, supaya tuai gambar itu dapat selamat daripada benda mudarat yang hasil daripada al-ain, iaitu pandangan mata. Ini upangi 5 perkara lebih kurang. Kalau kita boleh beramal, insya-Allah kita akan dapat selamat daripada benda yang mudarat yang hasil daripada pandangan mata, iaitu al-ain. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita, dan Tuhan berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal mulhidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.